Macam kita ni susah tuan-tuan nak jaga hati ibadah ni. Datang masjid surau dah bagus, tiba keluar pada surau sombong. Baru semayang isyak 4 rakaat je pun. Apa nak jadi masyarakat kita ni? Duduk kedai serokok kerja, mana nak jadi astagfirullah lah. Baru 4 rakaat, pada dia ahli kelab juga dulu. Tak boleh begitu. Menjadi baik bagus, merasa baik itu yang jelek. Menjadi baik silakan, tapi merasa baik itu merosakkan. Jangan merasa baik. Begitu juga kata ulama, ada orang yang menceritakan nikmat dan juga kurniaan yang banyak Allah berikan kepada dia. Mulutnya tak henti bercerita banyak sangat Tuhan bagi nikmat pada saya ni. Tapi dalam kita bercerita tu terdetik hati kita mengatakan, oh saya dapat ni sebab saya ni orang bertakwa, saya orang soleh. Hanya orang takwa dan soleh saja yang boleh dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Jangan begitu. Kita hanya cerita, share dengan orang nikmat yang kita dapat. Kita dapat bukan kerana kita baik, kerana Allah yang baik. Kita ni tak baik sangat. Mungkin kita dapat kerana doa mak kita, doa isteri kita. Baitul nikmat ni jangan sebut-sebut sangat. Campur dengki dia orang lagi lah, macam-macam. Apa lagi? Kita memuji-muji tahap keilmuan ulama tertentu, guru tertentu, profesor tertentu setinggi langit. Kita puji dia punya kedudukan ilmu. Rupanya di hujung kita nak mengatakan kita dulu pernah belajar dengan dia, jadi kita pun bawah sikit je hebat macam guru tadi. Oh ini halus sangat. Dia nak menunjukkan dia pernah. Hakikatnya dia sedang memuji diri dia. Dia nak mengatakan, awak kenal ni Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ni ulama hebat gini-gini. Saya pernah ambil hadis dengan dia. Dalam kurungan, saya dengan dia lebih kurang sajalah. Tuan-tuan ambil pula berkat dengan saya. Itu sombong namanya. Jangan, hati-hati. Merosakkan hati kita. Ada juga orang yang merendahkan diri tapi dalam rangka untuk riak, supaya dia dipuji bahawa dia ni seorang yang low profile. Jangan, itu dia low profile, tapi low profile itu dia meninggikan mutu diri dia. Contoh, saya percaya tuan-tuan ramai ni, saya ustaz, saya tak ada Facebook. Buat apa ada Facebook? Dia nak tunjukkan dia merendah diri. Tak ada Facebook, tapi merendah diri meninggikan mutu, dia panggil. Tak boleh begitu. Merosakkan hati kita. Ataupun kita menyatakan kegembiraan, kejayaan, kerja-kerja dakwah. Alhamdulillah sekarang surau kita orang makin ramai. Kita telah berjaya mendapatkan orang datang ramai jemaah kita. Tapi hati kita ada terdetik menunjukkan kejayaan ini kerana kebijakan kita mengurus surau, mengurus masjid. AJK dulu Dr. Cetong Setarang Barah, tak benda buat pun tak tahu. Tak boleh begitu. Kejayaan kita syukur. Orang dulu gagal, jangan dihina. Hati mesti mau jaga. Jadi baik, bagus. Merasa baik, itu yang salah. Banyak lagi lah benda-benda yang melibatkan hati, khususnya bagi kita yang beribadah ini, yang kita kena jaga bersungguh-sungguh. Termasuklah juga misalnya tuan-tuan yang berpoligami. Ini contoh. Tuan-tuan berpoligami, tapi asal jumpa orang dia tanya, ustaz berapa isteri ustaz? Saya seorang. Darah. Saya 3 ustaz. Dah apakah tujuan dia bercerita itu? Adakah nak berkenalan, ataupun nak mengempen ustaz ni supaya menikah seorang lagi, atau nak mengatakan saya lebih afdal dari ustaz kerana saya 3, ustaz seorang? Mana dia isteri, ustaz baru iswan, baru dia isteri, 3 isteri. Isteri ini iswan. Jangan. Barang perlu kita ingat, poligami adalah ibadah. Mempamerkan ibadah termasuk dalam perangkap riak. Perangkap tu yang kita takut. Perangkap. Tak kena perangkap, okey.
Lepas tu kalau poligami ramai pun jangan cerita ke orang. Tengok Jamil bin Abu, relax saja. Kenal kan Jamil bin Abu? Isteri sulung nama Latifah. Pakai butang baju Melayu tu kan. Mana dia cerita pada isteri dia? Dia cerita ke pak mentua dia je. Allah selamatkan bapa mertua aku. Amin. Bapa mertua dia pun amin juga. Jangan cerita ke orang. Perangkap riak ni macam-macam tuan-tuan. Lepas tu kita ibadah ni paling kita takut perangkap riak tu. Sebab syaitan dia menggoda orang maksiat, memang tu kerja dia. Salah satu kerja dia juga adalah menggoda orang baik macam tuan-tuan, supaya balik semula ke zaman dulu balik. Kita baru nak semayang macam-macam dia ganggunya. Itu yang takbir sampai 5-6 kali tu. Sholli fardul isya. Allah, dia bisik. Engkau lupa sebut makmuman. Oh ya tak ya, semula sholli fardul makmuman. Allahu akbar. Engkau sebut 4 rakaat, kena sebut isya 4 rakaatin. Kau tak jelas tadi. Ulang balik. Sholli fardhu isya 4 rakaatin. Allahu akbar. Tak boleh bar dengan tangan, mesti ngam-ngam dengan hati, ngam-ngam bacaan saja aku semayang isya 4 rakaat jadi makmum kerana Allah, ngam-ngam. Kau tadi perut tu sampai dulu, niat tak sampai, semula ya tak ya. Solid. Dia ngacau kita, akhirnya kita fed up. Semayang pun susah. Malas aku semayang. Dia ganggu kita. Kita semayang berjemaah, biasa jarang datang surau. Kali ada ceramah-ceramah ni, try lah menjinak-jinakkan diri. Semayang. Biasa bukan tak semayang, semayang di rumah. Kita baru nak semangat, syaitan mengacau. Allahu akbar. Kebetulan dapat makmum sebelah, kerjanya sendawa bila rakaat pertama. Dah lah tak pakai mah. Sudah. Ni bulan Muharram, banyak orang puasa sunat. Jadi semayang maghrib tu memang balas pantun lah sendawa. Baru lepas berbuka, kalau musim-musim Covid hari tu, la ilaha illallah, jemaah pakai mask semua. Time bersin dibukanya mask. Yalah dia pun takkan nak bersin kat mulut dia sendiri. Kita meninggal dah aku, meninggal dah. Setan tu dia membisik kita.